para asatizah, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah diizinkan kita pada malam ini dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dikurniakan kepada kita keberkatan pada umur. Mudah-mudahan segala amal yang telah kita lakukan terhitung sebagai suatu amal saleh yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insyaallah. Kita sambung kembali kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, kesabaran diperlukan pada setiap masa, dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Kita masih lagi berada di bawah tajuk sabar, antara sifat yang mesti ada pada setiap orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah mesti ada di dalam dirinya itu sifat sabar yang dikategorikan sebagai sifat mahmudah. Jadi sambungan yang telah lalu pada kuliah yang lepas, dia kata kesabaran diperlukan pada setiap masa. Sabar ni kita memerlukan. Sepanjang masa kita kena bersabar. Bukan tekoh-tekoh je kena sabar. Sepanjang masa memerlukan kepada kesabaran. Dia kata dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Yang perlunya kepada kesabaran itu meliputi sepanjang masa. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Apa yang berlaku kepada kita ni manusia tak sunyi daripada dua keadaan. Yang pertama, barang yang setuju dengan keinginan, sesuatu yang sesuai dengan nafsu. Sesuatu yang sesuai dengan nafsu seseorang itu. Dan yang kedua, dia kata yang menyalahi ia akan dia, yakni sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Jadi kehidupan kita ni terbahagi kepada dua. Nampak? Yang pertama hak nafsu suka, yang kedua yang nafsu tidak suka. Memang ada dalam kehidupan kita dah. Setiap minit, setiap saat, setiap hari ada semua benda yang dia akan cabang dulu. Hak kita suka dengan hak kita tak suka. Tak ada benda yang kita suka semua ada. Bahkan lauk walau sedap macam mana pun ada benda yang kita tak suka. Air ada benda kita tak suka, pakaian, cakap kabur macam-macam. Biasanya orang ada kita tak suka, orang gini kita suka, orang gini kita tak suka. Pakai gini kita suka, pakai gini kita tak suka. Mana ada cabang tu. Nampak? Adapun yang setuju dengan keinginan, yakni sesuai dengan nafsu seseorang itu, adalah seperti sihat dan selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah berhajat kepada sabar.
Apa contoh sesuatu yang nafsu suka? Pengarang mendatangkan contoh yang sangat-sangat mudah. Yang nafsu suka adalah sihat. Tak ada orang itibiulah seluruh dunia sekalipun tidak ada orang yang nak sakit. Semua nak sihat lah. Lepas tu kalau mai hajat, mesti hajat nak sihat, panjang umur, murah rezeki. Tak ada lagi kalau tak percaya tanya Tok Imam dia mai hajat, bila buka kertas minta tolong Tok Imam mai hajat biar saya lama dah sihat ni, jadi nak sakit attack. Jadi puas orang sihat tak ada. Malaikat nak sihat semua. Lepas tu nak panjang umur. Jarang temu mayajak supaya pendek umur. Jarang. Dia nak suruh mayajak pendek umur. Malaikat panjang, nak panjang. Kalau boleh nak tulis dalam kertas tu berapa tahun nak panjang. Apa? Tok Imam sebut dalam doa dia, kita nak umur panjang nak, kalau boleh nak 130. Mana kalau boleh. Jadi yang sesuai dengan nafsu, keinginan nafsu adalah sihat tubuh badan dan selamat. Tak ada orang yang tambah selamat, mereka nak selamat. Buat majlis-majlis nak selamat, jalan jauh nak selamat. Tak ada orang minta nak belanggu anak presiden. Ada, mereka nak selamat. Dan kekayaan, tidak ada orang yang nak miskin, semua nak kaya belaka. Dalil hari ini kita lihat manusia majoritinya berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kaya. Tak ada berlomba-lomba nak jadi orang miskin, tak ada. Jadi semua ini adalah perkara-perkara yang sesuai dengan nafsu. Sihat, nak selamat, nak panjang umur, nak kaya, dan kemegahan, yakni pengaruh. Makin berpengaruh makin kita suka, makin berpengaruh makin kita syok. Nampak? Ramai pengikut, ramai follower, itu seronok kan? Dan memanglah menjadi tabiat manusia pada hari ini nak kepada follower. Lalu mereka pun buat satu-satu benda, kadang-kadang benda tu gila ataupun membodohkan dirinya semata-mata nak pengaruh, nak follower, biar ramai. Buka akaun TikTok, dah ada follower 3 orang, dah orang cetang. Itu kawan dia kata, kalau nak follower mu ramai, ratus ribu juta, mu kena buat satu video, satu konten, buat benda-benda bodoh. Buat bodoh ikut orang follow pun. Dia buat satu-satu konten yang membodohkan diri dia. Betul tak? Sampai tahap hari ni kita tengok konten-konten menghina agama, menghina Islam, menghina ulama, menghina Rasulullah, menghina hukum, semata-mata nak kepada kemegahan, nak follower, nak viral. Ini semua benda ni kita katakan benda perkara-perkara yang merugikan seseorang itu. Atas dunia dia nampak dia untung, tapi rupa-rupanya dia telah menempuh satu tekad yang menyebabkan dia akan jadi muflis atau bankrupt pada hari akhirat. Ingat, janganlah kita kejar nak glamour, nak pergi mana glamour. Kita tak mahu glamour, tapi kita glamour juga. Kita tak berakhir glamour, tapi kita terglamour, jadi terviral ada kok. Dia buat satu video suka-suka je, tiba-tiba jadi viral, kemudian satu Malaysia kenal nama dia. Dia tak mahu masyhur, dia tak mahu glamour, dia tak mahu kemegahan, dia tidak ada dalam hati dia hubul jah. Nampak? Kalau begitu, gunakan platform glamour kamu itu, terkenal nama kamu itu, untuk memperkenalkan Islam. Itu tak ada cerita ada dalam hati kita nak glamour ni, kita tak mahu jadi artis pun kita tak mahu. Tiba-tiba kita jadi masyhur, orang kenal nama kita ni. Kita jual kepuk je jadi viral, jadi
jadi laku nama kita umpamanya, maka gunakanlah platform nama kita yang orang kenal ni mempromo akan Islam. Cara dia orang tak kenal nama kita tak ada masalah, tapi kita memperkenalkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dunia, kepada masyarakat. Nah, ada orang kenal dia, orang tangsung pada dia, orang minat dia. Nah, dia tak kenal Islam, tak tahu hukum hakam pun, nak minat dia. Lampu minat kita buat apa? Tak perlu minat pada seseorang. Nampak? Tetapi minatlah kita kepada Islam, minatlah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah minat yang boleh membawa kepada keuntungan yang besar. Kalau kita minat kepada penyanyi dah boleh benda, tak boleh benda. Kita minat kepada TikTokers dah boleh benda, tak boleh benda satu. Dia yang untung, kita faham pada. Dah, kita minat kepada penyanyi, dah boleh benda satu. Kita minat kepada pelakon Korea, dah boleh benda satu. Tak ada untung benda pun. Kita pula rugi, habis pitih sebab minat dia, beli pakaian dia, beli produk dia. Betul tak? Minatlah kepada yang membawa keuntungan akhirat. Siapa dia kita kena minat? Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangatlah berhajat kepada sabar. Berhajat kepada sabar. Apa sihat ni berhajat kepada sabar? Patut sakit kena sabar. Nah, dah sihat kena sabar kok mana pula tuan pengarang ni? Sihatlah kena sabar. Sebab ramai mana orang yang sihat tidak bersabar dengan nikmat sihat yang dia kecapi. Sihat ini suatu nikmat yang sangat besar, dan sihat ini adalah ujian. Seseorang yang menggunakan nikmat kesihatan melakukan maksiat, buat perkara yang haram, tidak sembahyang, tidak tutup aurat, dia sebenarnya tidak bersabar dengan nikmat sihat. Jadi sihat kena sabar. Lama ni kita dia ingat sakit kena sabar tak? Kawan kita sakit belanga tepuh di Marpi. Jadi patah tulang pun kita pun pergi ziarah kawan kita di hospital. Masa kita ziarah tu kita kata ke mana? Sabar nak guna ujian daripada Tuhan dah ni. Aku dengar orang ajar, ustaz kata ke mana? Bila Tuhan uji kita dengan sakit, Tuhan nak beri pahala, Tuhan nak beri ganjaran yang hebat pada hari akhirat. Tuhan nak naikkan darjatmu. Dengan syarat mu kena sabar. Kita menggunakan perkataan sabar itu kepada orang yang mendapat musibah seperti orang yang sakit. Tetapi kebanyakan orang lupa, rupa-rupanya nikmat sihat juga berhajat sangat-sangat kepada kesabaran. Sebab kalau kita tidak sabar dengan nikmat sihat, kita tidak akan jadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Benda pelik sikit tapi oleh kerana bila kita tidak ada ilmu, maka kita pun jadi hanyut dengan nikmat yang Tuhan beri kepada kita, yakni nikmat kesabaran. Begitu juga dengan keselamatan. Satu-satu benda bila mana selamat, maka kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hebat kita, bukan kita mahir, bukan kita pakar. Kita bawa kereta dalam jam. Tiba-tiba depan kereta kita tu terbabah sikit lagi nak langkah kereta kita dah elok, dah break, parking bigger. Selamat tak kita? Selamat. Maka orang yang ada tauhid, dia akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya aku pada malam ini daripada musibah, daripada belanga, sebab pertolongan Allah. Orang yang tak nampak dia kata ke mana? Oh, wujud abang elok. Kalau abang tak elok dia, memang belanga dah kita.
bini pun kata mana? Oh bijau, abang memang bijau. Kita lupa kepada pertolongan Allah. Kita hijab daripada pertolongan daripada Tuhan. Abang bawa kereta kat 20 tahun. Benda-benda gini remeh bagi abang. Akak ekor lah tu. Nonton bodoh. Nah, patut kita alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, Allah muju Tuhan selamat. Kan lain tu kan. Nah, nampak hebat dia. Esok kena rapi cakap abang tu. Wah aku malam sikit lagi nak kena langgar. Aku dialog wah. Mau dialog dah. Sikit lagi. Ada dalam 2 hum. Tu buat mana? Aku elok tu waktu aku parking pinggir dan beri ngejut tapi anak-anak aku mari bagi belaka. Nah, dia nampak hebat dia. Dia tidak nampak kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah dia kata berhajat kepada sabar, kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap. Kalau tidak ada sabar, kata tuan pengarang, seseorang akan menjadi melampau, yakni melampaui batas. Dia akan melampaui batas dengan nikmat kesihatan, dia akan melampaui batas dengan nikmat kekayaan, dia akan jadi melampaui batas dengan nikmat jawatan. Orang yang paling melampaui batas atas muka bumi adalah Fir'aun. Dah, ada dalil. Fa innahu tara, sesungguhnya dia tu siapa? Fir'aun. Tara, melampaui batas, menebak, berdoa lalu Fir'aun ni berdoa lalu melampaunya Fir'aun ini sehingga sampai darjat mengaku sebagai Tuhan. Tu fa innahu tara. Kalau ngaku takir dia tak kira lagi. Ataupun mengaku sebagai raja boleh tahan kira. Akulah raja Mesir. Okey, boleh tahan kira. Nah, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Jangan tu. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu sekalian yang maha tinggi. Tinggi pasal duduk atas piramid. Nampak? Kalau duduk bawah piramid jadi maha rendah. Duduk atas piramid jadi berasa tinggi, berasa hebat. Oh, ada apa-apa. Ana rabbukumul a'la. Nah, siapa berapa tembok iblis dengan setan takut tak. Katanya iblis nak perang bodoh tu. Nah, kecil apa bengong-bengong gitu. Aku takut kena anak bom. Berapa mau iblis? Iblis takut tak. Nah, tapi Fir'aun tahu apa. Nah, nak tahu fa innahu tara ini makna tahu. Jadi kalau tidak ada sabar di dalam satu-satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang boleh menjadi melampaui batas dan berlebih-lebihan di dalam bersedap-sedap, yakni di dalam keselesaan. Jadi maki sikit dipanggil apa? Istidraj. Nah, bila mana seseorang itu diberi nikmat oleh Allah, duduk dalam kaya, duduk dalam nikmat jawatan yang besar, jawatan yang tinggi, ada harta, ada pengaruh, ada kemasyhuran, ada kerani, projek banyak, maka dia akan jadi sedap duduk. Bila sedap duduk, maka kata tuan pengarang, dia akan jadi orang yang tidak lagi dapat bersabar. Lalu dia akan menjadi orang yang menzalimi, orang yang zalim, menindas rakyat, menindas orang tu lebong orang ni. Dan kemuncaknya
dia akan menjadi sombong. Nah, yang menatijahkan dia ini akhirnya menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar atas yang pertama itu lebih sukar. Sabar atas perkara yang pertama tadi lebih sukar, lebih payah. Payah ni. Nak sabar atas nikmat sihat, nak sabar atas kaya, payah. Orang miskin bersabar kita nampak macam payah dah. Dah, rupa-rupanya lebih berat lagi bersabar atas kekayaan. Kata Nabi, aku tidak bimbang kalau kamu diuji atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kekayaan. Aku tidak bimbang kamu diuji oleh Allah dengan kesusahan. Nabi berkata di hadapan sahabat-sahabat yang menanti-nanti Nabi berikan kepada mereka harta yang dibawa daripada Bahrain oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Pada sembahyang subuh, Nabi masuk ke dalam rumah Nabi, maka ramailah sahabat-sahabat yang ikut Nabi ikut belakang kerana mereka berhajat kepada harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Nabi masuk dalam rumah sekejap, kemudian Nabi keluar dan Nabi mengukirkan senyuman. Nabi senyum kepada sekalian sahabat yang duk tunggu Nabi sebab nak harta tu. Antara pesanan tazkirah daripada Nabi, apa kata Nabi? Sesungguhnya aku tidak bimbang kalau kamu diuji oleh Allah dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Tetapi aku sangat bimbang jikalau kamu diuji oleh Allah dengan kekayaan atau kebimbangan. Andai kata Tuhan ujimu semua dengan miskin, apa kedana, basak teret, aku tak bimbang sikit. Nabi tak bimbang. Walakin akhsya alaikum, tetapi aku bimbangkan ke atas kamu apabila Allah Ta'ala uji kamu, bentangkan kepada kamu keduniaan, kekayaan, kemewahan, takhta, jawatan, atau kebimbang yang akhirnya kamu akan jadi berebut-rebutan. Lalu dibinasakan sebagaimana umat terdahulu berebutan dengan dunia, akhir jadi rosak, jadi binasa, dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesanan Nabi kepada sekalian sahabat. Tapi bukan bermakna Nabi pesan kepada sahabat semata-mata, pesan kepada kita semua. Dan memanglah bila seseorang itu bila berebut dunia akan jadi rosak. Berebut dunia, tamak kepada dunia, perkara ini akan merosakkan. Pertama sekali akan menyebabkan hati rosak. Lepas tu bila dunia masuk dalam hati akan jadi rosak. Rosak kau ni jadi baru hati. Kan? Hati akan jadi gerah. Hati jadi gerah, hati jadi kotor, hati jadi susah untuk menerima kebenaran, dan menyebabkan jadi berat untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Sebab hati ya. Nampak? Kita yang jadi deki korang tu sebab dia. Kita jadi deki korang, deki ke kawan kita, deki ke Tok Imam, deki ke Tok Bilal, deki ke jerang, sebab dia. Sebab nyakitnya. Dan nyakit itu daripada mana? Daripada tiak ke kepala lutut? Daripada hati. Awak, kita tengok Tok Bilal tukar kereta pula datang ni. Ambil dia warna putih lah kalau Tok Bilal. Nampak macam dah.
Cak dah. Kita ada penyakit di dalam hati. Penyakit tak suka seseorang itu dapat nikmat dia panggil penyakit hasad. Hasad ni mana seseorang tidak suka saudaranya mendapat nikmat. Hasad. Dan dia nak nikmat itu tercabut atau nikmat itu berpindah dapat kepada dirinya. Itu hasad. Ni penyakit hasad lah ni. Rata-riti. Betul tak? Habis penyakit. Mereka cara negara orang duduk jarang rumah tu tanggung habis. Habis. Jadi tak senang tengok orang senang. Tidak senang tengok orang senang. Dia akan senang bila tengok orang susah. Senang. Bila dia tengok kawan baik dia di bahagia sangat ni dengan laki ni. Mari tepek emong buat pipi tangan lah aja bunga lah beri hari jadi lah apalah dia pun sakit hati. Lalu bercita-cita dalam hati ni moleknya kalau laki ni mampu. Kalau laki dia tak ada molek, kalau cerai molek ni tanda seseorang itu hasad. Orang bila tengok kawan kita bahagia dengan suami, bahagia dengan isteri, alhamdulillah. Kok mana pun rezekimu Cik Nah boleh suami baik gitu. Aku rasa ni berkatmu siapa dah mu ngelah kali nikah dalam kawan-kawan kita mu ngelah kali nikah. Aku dah ingat muda nikah dah siapa ketua dah mu 49 dah. Tahun ni tu kata lepas tu mu pula dapat suami baik, Allah alhamdulillah tengok orang hati juru. Aku tengok laki mu baik boleh cakap dengan orang beralu dak beralu dak kira mana itu bini dipuji suami. Itu tanda hati bersih. Hati kata dia akan bercita-cita moleknya kawan dia ni nikah dak lama. Awak tunjuk bahagia. Molek cerai molek. Tiba-tiba cerai sungguh. Suka sangat dia. Siapa asyik bunyi. Ni tanda seseorang hatinya kotor. Ada sifat hasad. Dan siapa yang pertama itu lebih sukar, kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, disudi akan kami dengan percubaan kesusahan, maka sabar oleh kami, dan disudi kami dengan percubaan kesenangan, maka tiada kami sabar, kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika kami diuji dengan kesusahan, kami dapat bersabar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana kami diuji oleh Allah dengan kesenangan, kami jadi payah, jadi sukar, jadi berat untuk bersabar. Kelak-kelak sahabat dah tu. Tiba-tiba dia kata, bila Tuhan uji dengan kesenangan, kami tak boleh nak sabar. Kerana terlalu beban, terlalu berat apabila diuji dengan senang. Sakit boleh kata belaka. Bila kita menyandar sakit, macam-macam hajat kita nak, macam-macam nazar diberikan. Kalau baik sakit nak perginya masjid. Bila selutang sakit, betul tak? Cakap ke? Kalau baik sakit ni nawaknya jamu orang makan. Bila cakap masa nyandar di katil hospital. Ayah ni kalau Tuhan beri baik esok-esok nak buat makan lah jamu suria biar lah 9 hembu berak sihat. Kau nak apa? Tak sembelih setara. Hari tu khabar kalau sihat Tuhan beri baik sakit ni nak buat jamu sembelih seekor lembu. Tuhan pun beri sihat. Keluar daripada hospital, doktor kata alhamdulillah dah ni. Pakcik sihat dah ni.
Boleh 2 hospital dah ni. Molek dah ni penyakit ni. Baik dah ni, hilang dah ni. Balik rumah cengok. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, anak pun tegur. Ayah, dia ingat dah hari tu ayah khabar bila baik ayah nak buat jamu nak sembelih lembu. Kau dengar mak ayah, jadi ke dia? Kalau dah jadi kita nak khabar ke dalam grup WhatsApp nak suruh balik ke mama. Hari bila nak buat? Ayah hak sihat ni kata kau ni. Boleh apa lembu buat pasir. Pasir dah. Jamu apa kau akan makan? Dari tu ayah khabar sihat. Sadah khabar. Pasal sihat. Atau kalau sakit pula bila-bila kau dengar mak. Sakit pula. Berapa ayah sakit pula. Kena kekoh di perut. Duduk di ICU. Seminggu lebih. Anak bagi kaya mana ayah kalau doktor kata ada kumang pula dalam darah begitu gini. Lepas tu kau ni tak tahu bimbangnya dah. Ayah nazar ni pula ayah. Ayah sihat ni bila naknya sembelih lembu. Buat sama orang. Itu nazar dah gitu lah. Tu. Ayah nak tunang. Baru kita bila bernazar, satu-satu nazar wajiblah ditunaikan bila kita mendapat kesembuhan. Dengan syarat nazar itu nazar yang sah di sisi syarak. Nazar benda wajib. Jadi kalau ayah baik sakit ni ayah nak semayangnya 5 waktu. Nazar apa gitu? Kalau ayah baik bila-bila ayah nak puasanya bulan Ramadan. Itu memang wajib puasa. Benda yang harus, benda yang sunat boleh kita bernazar. Bernazar benda yang haram tunai. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia akan kepadanya dan mengetahui ia akan sekalian yang demikian itu pertaruhan pada sisinya selagi akan diambil daripadanya. Bermula makna sabar padanya bahawa yakni cara untuk kita ini bersabar. Dan bagaimana cara dia? Yakni tiada cenderung ia akan kepadanya, iaitulah kita tak cenderung kepada sesuatu perkara itu dan mengetahui tahu apa dan mengetahui akan nikmat-nikmat yang Tuhan beri saat ni, yakni nikmat kekayaan, nikmat kesihatan, nikmat harta benda. Yang demikian itu pertaruhan pada sisinya, yakni adalah semata-mata ujian ataupun cobaan. Kata ingat gitu. Cara untuk kita sabar atas nikmat sihat, sabar atas nikmat kaya, sabar atas nikmat satu-satu jawatan, kesenangan, kita kena ingat bahawasanya nikmat ini adalah nikmat yang berbentuk ujian daripada Allah. Itu maksud pertaruhan pada sisinya. Semata-mata ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mahu menguji kita dengan memberi kesihatan kepada kita. Allah mahu menguji kita dengan memberikan kepada kita kekayaan. Allah mahu menguji kita dengan memberikan kepada kita kesenangan. Tuhan nak uji aku. Tuhan nak tes aku. Adakah kesihatan ini aku guna kepadanya ataupun lawan dia. Selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, dan kita kena ingat segala nikmat itu tidak akan kekal. Tuhan boleh ambil bila-bila masa. Itu maksud dia.
Dalam sekelip mata Tuhan boleh buat kita hak asal sihat, boleh jadi sakit. Betul tak? Ingat gitu. Barulah kita jadi dok-dok, barulah kita tidak bongkok, baru tidak angkuh. Tuhan boleh tarik nikmat sihat hak aku dapat pada malam ni bila-bila masa. Tuhan boleh tarik nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bercakap, nikmat makan, nikmat minum, nikmat. Tuhan boleh tarik dalam sekelip mata. Itu maksud pada masa yang hampir mana sekelip mata Tuhan boleh ambil. Tuhan boleh jadikan kita daripada tengah-tengah sihat, berak rebah sakit. Tengah-tengah sihat, tengah-tengah jogging, berak rebah bahan di stroke. Tuhan boleh buat. Tengah-tengah duduk sembang jadi lain-lain, renyuk mulut-mulut bahan di angin. Tulis tu. Atau lebih berat daripada itu, tengah-tengah sihat, tengah-tengah segar, Tuhan tarik nikmat boleh hidup. Berak terletang, habis umur. Ada. Kau dengar mak nak sambung ni? Jangan sambung. Ni enggak sambung dah tahu benda. Lagi boleh kata-kata, lagi boleh hina-hina, lagi boleh tarik-tarik. Hina ulama lah, hina agama lah, hina tok guru lah, api nak hina mereka. Ingat, hari kita sihat bukan sama, hari kita mati hampir. Jadi ingatlah, setiap-tiap perkataan yang kita tulis, cabang yang keluar daripada lidah kita ditulis oleh malaikat. Kiraman katibin, dia tidak tidur. Kiraman katibin, dia tidak ada cuti. Dia senantiasa catat, senantiasa tulis apa yang kita kata, apa yang keluar daripada mulut kita. Sebab tu nak kata satu-satu perkataan yang tidak mana kita fikir banyak kali. Ni aku kata ni, kalau aku kata ni lekat ni rasa ni, rasa tu pula bila lekat, bila berkait dengan orang, kena minta maaf dengan orang tu. Kalau orang tu aku kenal, dekat dengan rumah aku boleh pergi ketuk pintu minta maaf dengan dia. Sekarang ni orang tu duduk jauh, aku duduk Johor, aku duduk Kuala Lumpur, aku duduk Selangor, kawan tu duduk Terengganu. Aku dah kenal batang hidung dia, dia pun dah kenal aku pergi maki dia. Takkan kita nak fikir pada otak kita? Sementara lagi yang kita maki itu, yang kita hina itu adalah orang-orang yang alim. Lagi-lagi lah dahsyat dia punya dosa. Orang alim mulia martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kerja buat mereka ini adalah kerja buat daripada kerja buat Rasul. Orang alim kerja dia mengajar, berdakwah, memberi penerangan kepada masyarakat tentang Islam, tentang hukum hakam. Tu kerja siapa tu? Kerja Nabi-Nabi tu. Sebab itu martabat orang alim sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala memuji orang yang paling bertakwa adalah orang yang alim. Nama yakhshallaha min ibadihi ulama. Gampang-gampang. Orang takwa dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja yang paling mulia di sisiku, kata Allah, orang yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Paling bertakwa sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni para ulama. Bukan bagai-bagai orang. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia, yakni dia tidak melampaui batas ketika mana mengecapi akan nikmat-nikmat tersebut. Dalam Islam, hukum mana pun apa juga benda yang kita ambil, yang kita buat, jangan berlebih-lebihan. Tak boleh berlebih-lebihan, tak boleh.
Hatta dalam melakukan ibadah sekalipun nama kata berlebih-lebihan tak boleh. Nah, berlebih-lebihan sangat semayang malam siapa dah tidur tidak disuruh. Berlebih-lebihan sangat. Nah, puasa siapa tak buka tidak disuruh, boleh syarat. Sebab tu Nabi tegur sahabat Nabi. Nah, yang sembahyang tapi dok tidur, yang puasa siapa tak buka. Nabi tegur. Nabi kata kami para nabi, para rasul kami berpuasa tetapi ada hari kami berbuka. Kami para nabi, para rasul kami menghidupkan malam dengan melakukan ibadah-ibadah tapi ada masa kami tidur. Kerana mata kita ada hak untuk tidur. Nah, Nabi tegur sahabat. Sehingga kan dalam bab ibadah sekalipun kita tidak boleh melampau sama telah lagi di dalam bab keduniaan. Nah, jadi kita makan doa lalu kita makan. Makan banyak, makan siapa bu macam ketimu Cina jadi. Nah, semua jadi doa. Jadi mana dah hidup gitu. Bahan nyakit tu sahih dah, kena balik bahan tanah tu. Lepas minum, tak jadi orang, dah jadi beruk tu. Nah, tak boleh. Perhiasan bila menebih dah lalu jadi rosak. Nah, kita kaya, kita boleh beli emas berkilo-kilo boleh beli. Dapat pakai tekak. Pakai rata tekak, kita tepah suku. Rata tekak ni kita pakai 3,5 kilo. Boleh? Tak boleh melampaui batas. Nak jadi sakit tekak, jadi bekok, jadi begitu. Nampak? Tidak disuruh. Jadi uduh pula. Nah, kita make up. Bini kita make up lah. Kita dah make up. Bini kita make up. Nah, kalau sedikit macam ni. Kalau melampau uduh. Nah, pengantin bini nikah orang pun make up je, make up sikit je macam ni tadi. Tapi bila melampau jadi uduh. Nah, jadi make up tebal, gicu dah dia tebal. Nak sampai habis dengan mata, dengan hidung, dengan jadi lain muka. Nah, tu bila dia tengok pengantin hari hak dia duduk atas pelami tu nampak lain tau. Lepas tu masa jumpa pengantin kat masa minggu lain. Bang itu bukan pengantin hak nikah itu. Ya dak bukan tau. Ya dah bukan. Ya. Pasal lain nampak. Nah, Satu masa tu pergi daripada rumah, dah malam duduk rumah, pengantin duduk rumah. Pengantin pula baru bangun tidur. Macam kucing elong ke. Nah, pasal apa? Hari itu masa nikah itu di make up melampau. Tidak sampai. Kata bila make up dah lalu duduk. Bila sikit-sikit sampai lalu. Dia gitu. Apa juga dalam kehidupan bila melampau akan jadi rosak, akan jadi binasa, akan jadi tak boleh. Kemudian kata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa tiada lalai ia kerananya, dan dia tidak lalai daripada segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya, lagi pula dia menunaikan akan tuntutan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara agar kita ini tidak menjadi hamba yang kufur dengan nikmat adalah tiap-tiap kali kita dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Ingat kita ulang banyak kali lah, lafaz syukur alhamdulillah. Cara nak bersyukur sebenar-benarnya adalah dizahirkan, diterjemahkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semata-mata alhamdulillah, syukur tu tak, tu baru lafaz syukur. Tapi nak syukur yang sebenar, yang dikehendaki oleh syarak adalah kita taat kepada Allah. Kita buat yang Tuhan suruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu, maka 4 bahagian. Yang kedua dia kata barang yang menyalahi, yakni sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsunya, terbahagi kepada 4 bahagian pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharrina bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.